أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya Nabi Lut adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Ingatlah peristiwa tak kala kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya semuanya, kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dibinasakan. Kemudian kami hancurkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut. Dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad berulang-alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul yang kami, dari rasul-rasul kami yang diutus. Ingatlah peristiwa tak kala ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. Dengan satu keadaan yang memaksa, maka ia pun turut mengundi. Lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah, yang digelungsurkan ke laut. Setelah itu ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak. Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, tentulah ia akan tertinggal dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Oleh itu kami campakkan dia keluar dari perut ikan di tanah yang tandus di tepi pantai, sedang ia berkeadaan sakit.
dan kami tumbuhkan untuk melindunginya sebatang pokok yang berdaun lebar. Dan Nabi Yunus yang tersebut kisah itu kami utuskan kepada kaumnya yang seramai 100,000 atau lebih. Setelah berlaku apa yang berlaku, maka mereka pun beriman, lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang ditetapkan bagi masing-masing. Masih lagi dalam penafsiran surah As-Saffat, surah yang ke-37, pada juzuk yang ke-23, bermula ayat 133 sehingga ayat 138. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang kelima dan keenam dalam Al-Quran. Dan merupakan kisah yang terakhir daripada kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan kisah yang pertama dalam surah As-Saffat, iaitu kisah Nabi Nuh. Diikuti dengan kisah Ibrahim. Dan diikuti dengan kisah Musa dan Harun. Dan semalam kita membaca kisah Nabi Allah Ilyas alaihimussalatu wassalam. Dan pada malam ini dua lagi kisah Nabi pelengkap kepada surah As-Saffat yang mengandung 6 kisah, iaitu kisah Nabi Allah Lut dan kisah Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi wassalam. Yang kesemua kisah-kisah ini sebagai contoh dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah mengikutinya, mengambil inspirasi daripadanya, kekuatan jiwa, ketabahan dalam dakwah. Kerana kisah merupakan tentera Allah untuk menguatkan seseorang. Terutamanya kisah-kisah Al-Quran yang memberi motivasi paling cepat. Bukan memberi satu motivasi yang bersifat rahsia. Kerana dalam kisah itu cara kita faham berbeza. Maka itu di dalamnya ada, ataupun dalam kisah tersebut ada motivasi yang tersirat selain daripada tersurat. Yang setiap orang boleh memahami mengikut keadaan masing-masing. Dan kisah ini juga merupakan amaran kepada setiap penderhaka sepanjang zaman. Bagaimana golongan yang menentang Allah dan Rasulnya tidak pernah menang. Lambat laun mereka akan kalah. Sebagaimana mereka akan dikalahkan di hari akhirat kelak secara pasti, demikian juga mereka dikalahkan di alam dunia ini. Maka ini janji Allah kepada setiap manusia, supaya mereka mengetahui bahawa bumi ini milik Allah. Wa annal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Oh, bumi ini milik Allah yang Allah boleh beri pada siapa yang Allah nak. Dan Allah menjelaskan kesudahan bumi ini milik kepada orang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Supaya kita sentiasa berusaha menjadi orang bertakwa. Maka siapa yang menjadi orang bertakwa, maka bumi ini milik dia. Milik pertama yang akan diperoleh ialah ketenangan berada di sini. Maka itu milik dia. Maka tiada nilai kalau seorang memiliki dunia tapi dia tak tenang, berarti dia tidak memiliki. Kalau setiap benda yang kita milik dengan tujuan untuk tenang. Kita ada isteri untuk tenang, kita ada suami untuk tenang, kita ada pekerjaan untuk tenang, kita ada kawan-kawan untuk tenang. Kalau itu tak boleh kita bertenang, kita tak akan menamakan ia sebagai satu kemuliaan kita. Maka Allah jadikan pemilikan dunia pertama bagi orang beriman ketenangan. Maka dengan redha dengan segala takdir Allah, dengan tunduk dan patuh pada segala peraturan Allah, dan dengan bersifat qanaah dengan apa pun yang Allah berikan sehingga hari pertemuan dengan Allah. Kata Allah, wa inna lutan laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Allah Lut alaihissalam itu merupakan rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah kepada kaumnya. Kaumnya yang maklum iaitu kaum Sadum, yang melakukan perbuatan paling keji pada zamannya, bahkan tidak pernah dilakukan oleh zaman-zaman terdahulu. Itu melakukan tinayang homoseksual, selain daripada lesbian, selain daripada merompak, selain daripada menyembah berhala, selain daripada suka menghina, selain daripada suka melaga-lagakan binatang, dan berpuluh-puluh perbuatan mungkar mereka. Tapi yang paling ditonjolkan, orang disebut dalam Al-Quran, iaitu kesalahan seksual, homoseksual, lesbian, yang merupakan penyakit yang hari ini timbul kembali
untuk mereka melihat bagaimana Allah akan binasakan golongan ini sebagaimana Allah binasakan kaum Nabi Lut. Maka kata Allah, Lut merupakan rasul yang diutuskan kepada kaumnya, itu kaum Sadum. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Dan ingatlah pada hari di mana kami selamatkan Nabi Allah Lut dan orang yang beriman bersama dengannya, illa ajuzan fil ghabirin, melainkan isterinya. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami pelbagai bentuk ujian dakwah. Maka sebagian ujian dakwah itu bila keluarga terdekatnya tidak beriman. Maka Allah memberi contoh, ini Nabi Lut, isterinya tidak beriman. Bahkan ia lebih dekat sebantal, sebilik yang melahirkan zuriat-zuriatnya. Tiba-tiba isteri Nabi Lut menunjukkan penentangan. Mempersendakan Nabi Allah Lut sendiri. Dan menyokong perbuatan mungkar kaumnya. Kerana isteri Nabi Lut berdiri bersama dengan rakyat kota Sadum berbanding berdiri bersama syariat. Sama ada kita nak berdiri bersama syariat atau kita nak berdiri dengan orang ramai. Kadang-kadang pilihannya macam tu. Supaya kita tahu yang selamat yang berdiri dengan syariat. Maka isteri Nabi Allah Lut sebagai hiburan kepada baginda SAW. Kerana kita katakan Rasulullah mengalami keluarga terdekat tidak mau beriman. Pak saudara dia Abu Lahab. Dan demikian kalangan sepupu-sepupunya. Bukan kalangan kaum. Maka Allah beri contoh, ini Nabi Lut, isteri yang tidak beriman. Bukan dimusnahkan. Dihancurkan. Allah hancurkan isteri Nabi Lut sebagai bagaimana kaum-kaum lain dihancurkan. Thumma dammarnal akharin. Kami binasakan semua mereka melainkan Nabi Allah Lut dan yang beriman bersama dengannya. Setengah ulama menyatakan Nabi Allah Lut cuma yang beriman dengannya 2 orang anak perempuannya. Dan setengah menyatakan ada sekumpulan kecil, satu jumlah yang amat kecil yang beriman dengannya sebagaimana Allah sebut, idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in, ketika mana kami selamatkannya dan keluarganya, yakni yang dimaksudkan keluarganya ialah orang-orang yang beriman. Kerana semua orang beriman menjadi keluarga Nabi. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Sedangkan kamu wahai musyriki Mekah, ketika mana dalam perjalanan kamu menuju ke Syam, kamu lalu kawasan yang Allah binasakan, ini kota Sadum. Dan waktu malam pula ketika mana kamu balik daripada Syam, kamu lalu lagi. Artinya setiap kali kamu ke Syam, kamu akan lalu 2 kali, pagi dan juga malam. Jadi mereka bertolak pada tengah malam untuk menuju ke Syam, maka waktu subuh tu mereka akan melalui kota Sadum. Dan bila mereka habis perniagaan mereka di bumi Syam, mereka bertolak. Pada waktu malam mereka melalui kota Sadum. Maka kata Allah, kamu wahai musyrik Mekah yang menentang Rasulullah, wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Setiap pagi kamu lalu. Wa bil-lail, dan juga pada waktu malam. Ini merujuk kepada zahaban wa iyaban, pergi dan balik waktu mereka berdagang ke Syam. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu mengambil peringatan? Di sini Allah beritahu kepada kita, bila kita melakukan perjalanan musafir, maka tujuan musafir yang paling utama ialah mengambil pengajaran daripada apa yang kita lihat. Khususnya pengajaran yang berkait dengan keimanan. Kaum-kaum yang dibinasakan. Hari ini kita lihat kecenderungan, baik UNESCO-nya, baik golongan-golongan yang mencari ahli ekologi, mengeluarkan kembali kota-kota lama yang sudah musnah. Yang semua kota-kota lama yang dimusnahkan ini, yang Allah Ta'ala sebut sebagian besar dalam Al-Quran. Untuk kita mengambil pengajaran, dahulu ada tamadun yang hebat, ada manusia yang kuat, ada teknologi yang canggih, ada kemewahan yang menyeluruh, merata. Namun ia dibinasakan kerana tidak beriman kepada Allah. Dihancurkan. Maka mereka kaum musafir ini menjadi saksi kepada kebinasaan yang berlaku. Kerana setiap kota dan bandar yang mereka lihat, semuanya dibinasakan, dihancurkan. Dia bukan hancur sebab orang tinggal satu tak. Dia dihancurkan dengan malapetaka pelbagai. Maka kenapa malapetaka itu datang? Maka Allah yang jelaskan dalam Quran. Ya, manusia cuma mengatakan, itu malapetaka. Ribut, taufan, gempa bumi. Mereka tak tahu kenapa.
sebagaimana kita dalam maklumat kita yang terbatas. Kalau tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Bila bayi lahir, nangis. Semua bayi lahir nangis. Kalau kita dalam ilmu kita kata itulah normal, tanda normal. Tetapi apa yang Nabi SAW sebut? Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan dia ada gangguan dengan syaitan. Kerana itu dia menangis. Melainkan Isa AS. Bukan melainkan para Nabi SAW. Mereka lahir tidak menangis. Kerana mereka tidak diganggu, diselamatkan. Yang lain lahirnya menangis. Secara ilmu perubatan kita kata itu normal nangis. Tak nangis kita suruh dia nangis. Tepuklah belakang bila dia nangis. Kalau tak nangis juga mak dia menangis. Maknanya mungkin arwah lah dia mati. Tapi apa hakikat menangis tadi? Tak ada orang tahu. Sebagaimana hakikat berkaitan kematian. Orang cuma tahu mati ke kubur. Hakikat apa yang berada dalam kubur siapa beritahu? Nabi SAW. Demikian juga kota-kota yang hebat ini, semua orang tahu dia hancur. Tak ada pun dengan sebab hijrah. Bukan. Kita bacalah kisah-kisah bandar-bandar yang hancur. Bukan sebab penduduknya hijrah. Cari kerja kat tempat lain. Tak ada. Melainkan dia dibinasakan dengan kejadian tertentu yang menghancurkan semuanya. Wa imma gempa, wa imma saya katakan banjir besar yang melanda mereka. Wa imma dengan malapetaka yang kita dah baca kisah-kisah Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka semua binasa. Maka Allah kata, kamu melihat kebinasaan tempat-tempat ini. Maka Allah beritahu sebab kebinasaan kerana kufur kepada Allah. Kerana Allah tak akan hancurkan bandar yang beriman kepada Allah. Allah akan tinggalkannya sampai hari kiamat. Kekal. Madinah, bagaimana penduduk taat pada Allah maka kekal sampai hari kiamat. Mekah juga begitu. Tapi bandar-bandar lain-lain yang tidak beriman, kelak akan binasa. Dimusnahkan. Bukan disebut dalam hadis bahawa masjid-masjid yang dibina tidak akan dibinasa walaupun hari kiamat. Yang ini tapak. Akan kekal. Sebagai satu saksi kepada setiap yang sujud di rumah Allah SWT. Maka ini kemuliaan. Tempat yang mana taat. Dilaksanakan ketaatan pada Allah. Maka Allah bawa kisah ini secara ringkas. Untuk pengajaran. Kerana kisah ini telah kita bicarakan secara panjang lebar dan surah-surah yang lain. Tapi ini secara sepintas lalu. Dan lihat Lut pula, kisah Lut. Bagaimana Allah Ta'ala binasakan kaumnya yang ingkar. Dan Allah selamatkan dia. Bersama orang beriman bersama dengannya. Dan kamu wahai musyrikin Mekah telah melalui kawasan mereka. Tidakkah kamu mengambil pengajaran? Kemudian Allah ikuti dengan kisah Nabi Allah Yunus AS. Ini kisah ke-6. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus AS itu juga di kalangan Rasul yang diutuskan. Itu Yunus AS, itu Yunus bin Matta, salah seorang Nabi di kalangan Bani Israel, yang bila mana Allah melantik dia menjadi Rasul, Allah menghantarnya untuk berdakwah kepada satu kelompok, satu kaum yang dipanggil sebagai Ahlu Tinawi. Tinawi satu kawasan di Iraq hari ini, di kawasan Mosul. Dan sampai sekarang nama Tinawi itu kekal, Tinawi. Kalau kita tengok peta Iraq, negara Mosul, maka di situ Tinawi. Dan di situ adanya makam Nabi Allah Yunus AS. Nabi Allah Yunus AS dihantar kepada kaum Tinawi. Penduduk Tinawi yang menyembah berhala. Mengajak mereka menyembah Allah SWT. Lalu Allah cerita kisah Nabi Yunus bin Matta ini. Sehingga ulama kata Matta itu nama ayahnya. Sehingga mengatakan nama ibunya, nisbah pada ibunya, Matta. Ini pandangan sebahagian daripada ahli nasab. Ini mengkaji nasab Nabi-Nabi. Dalam Quran tak sebut bin apa, disebut Yunus. Di sana disebut dalam hadis. Bila Rasulullah SAW menyebut tentang Yunus bin Matta, supaya tidak ada orang yang membezakan, membandingkan Rasulullah SAW dengan Nabi Allah Yunus bin Matta. Dengan maksud untuk merendahkan Nabi Allah Yunus bin Matta. Kerana bila kita buat perbezaan, sebahagian tujuannya untuk merendahkan yang kita comparekan dia, yang kita bandingkan. Maka kita tak boleh banding Nabi-Nabi dengan ada Nabi kita rasa yang ni rendah pada yang ni. Tak boleh. Sebab semua Nabi-Nabi kita tak boleh rendahkan dia. Jadi kalau kita puji si A dengan B, kita kata si A lagi bagus, maknanya B tu tak bagus. Dalam hati kita tak bagus. Kalau kita banding dua kedai A, kedai B. Kedai B bagus, maknanya kedai A tak berapa bagus dalam hati kita. Bila kita banding Nabi-Nabi, Nabi A ke Nabi B yang bagus? Ke Nabi A yang bagus. Maka kita menganggap Nabi B ni macam tak bagus. Itu salah. Tak dibenarkan kita banding macam tu.
Kerana semua Nabi kita kena pandang mulia. Kena pandang mulia. Sebab tu Nabi kata, la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kamu lebihkan aku berbanding Yunus bin Matta. Jangan lebihkan aku. Dengan maksud jangan kau bandingkan tu. Rasulullah lagi hebat pada Nabi Yunus. Dengan maksud kita mula melihat Nabi Yunus macam rendah. Tak boleh sebab dia Nabi. Semua para Nabi kita kena pandang mulia, tinggi. Semua mereka maksum dan pilihan Allah Ta'ala. Dia tak macam tuan-tuan banding dengan lain-lain. Kalau tuan-tuan banding kereta A, kereta B, bandar A, bandar B. Tak apa sebab itu bukan benda-benda yang dipelihara oleh Allah. Tapi Nabi-Nabi mereka mulia. Tak boleh banding dengan tujuan itu. Benar kita kata Nabi SAW paling mulia dekat Nabi-Nabi. Tapi tanpa ada satu keadaan kita rasa Nabi ni rendah. Yang maksud kita pandang rendah. Itu tak boleh. Ini di antara larangan yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, kembali kisah Nabi Allah Yunus AS. Allah cerita keadaan Nabi Yunus AS. Bila dia bertindak menyalahi perintah Allah. Kerana salah fahamnya dan kerana kurang sabarnya. Dan cerita ini untuk mengingatkan Rasulullah supaya kuatkan sabar. Jangan kamu jadi seperti Nabi Yunus kurang sabarnya. Maksud kurang sabar Nabi Allah Yunus AS bukanlah nisbah, kita katakan nisbah penghinaan, bukan. Tapi dia sebut kemuliaan dia, tapi dia tak mencapai kesabaran yang Allah tuntut pada para Nabi. Kerana para Nabi dia ada level kesalahannya. Kesalahannya itu bukanlah bersifat dosa. Ini dalam kaedah yang disebut oleh ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik masih lagi dianggap keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah. Macam kita bagi contoh ginilah. Bagi kita, kalau saya orang Terengganu ni saya kata, makan nasi dagang. Orang ni semua kata sedap belaka dia tak. Saya label lain, saya tak kata sedap. Saya masih kata ini grade C. Saya kata ini grade B. Sebab saya orang yang tahu nasi dagang sebenar macam mana. Saya tahu. Dia bila datang tu, dia kata ni saya betul, ni level A. Dia dah ada level standard dia. Macam tu tengok chef. Kita makan sedap, tambah 3 pinggan, pergi ke chef kata apa makanan tak sedap. Sebab dia ada label dia dalam penilaian. Dan label tu kita tak anggap salah sebab itu penilaian tinggi dia. Macam kita produk-produk lah, kita asal ikan makan. Itu negara tertentu kalau ikan tu merah sikit, pecah sikit pun dia tolak. Dia tak nak makan. Dia tak masuk standard, dia haramkan import ataupun ekspor ke negara dia. Tak boleh. Macam EU dia ada standard barangan import. Singapura dia ada standard barangan import. Kalau tak sampai standard dia akan reject. Kita asal makanan makan je lah. Kita tak macam, setengah kita tak ada standard. Goreng jadi ikan sama kita kata. Ada orang tak? Lain. Tuan-tuan makan kerupuk lekor. Oh sedap. Orang yang biasa makan kerupuk lekor dia ada standard dia. Dia makan dia tahu ikan baru ke ikan buruk. Gatal tak gatal dia dah tahu dah. Dia dah tahu ikan tambang ke atau jenis ikan parang ke dia tahu. Sebab dia dah memang expert. Bangun sarapan ni kerupuk, tengah hari kerupuk. Dia sebut je kerupuk tahu ni sedap ke tak sedap. Para Nabi, mereka ada standard kesalahan mereka. Kesalahan itu tak dosa bagi mereka. Namun tetap dianggap salah pada kedudukan level mereka. Kerana Nabi Allah Yunus sudah bersabar dan dakwah. Tetapi kesilapannya ialah dia keluar sebelum Allah izinkan dia keluar. Sebab dia menganggap bahawa sudah sampai waktu dia keluar, dia salah faham. Sudah sampai masa keluar. Sebab bila kaumnya tidak mau beriman, kemudian Nabi Yunus mengancam mereka dengan kemurkaan Allah. Kalau kamu tetap tidak mau beriman, kelak pada hari sekian-sekian akan datang bala Allah. Tiba-tiba pada hari dijanjikan tidak berlaku. Macam Nabi Allah Yunus sebut, tak berlaku. Maka kaumnya mula mempersendakannya. Lalu Nabi Yunus tak apalah, nak senda aku tak apa. Nabi Yunus beranggapan sudah sampai waktu dia lagi. Sebab semua ini tidak mau beriman. Tidak mau beriman, maka dia melarikan diri. Maka Allah menyebut perkataan lari diri dengan perkataan abaka. Perkataan abaka, asal istilah ini ialah hamba lari dari Tuhan. Itu perkataan abaka. Kalau hamba tu lari dari Tuhan, kita panggil abikun. Abik, tak masalah. Artinya macam pekerja lari daripada kerja macam tu. Dia lari, maksud salah lah. Sebelum waktu dia. Pekerja ni dia balik awal sebelum waktunya, salah tak? Salah. Maka Nabi Allah Yunus lagi sebelum waktunya. Kerana Nabi Yunus AS beranggapan bahawa kaumnya akan dibinasakan. Dek mereka tidak mau beriman. Sebaliknya bila keluar saja Nabi Yunus AS, maka tanda-tanda bala yang disebut oleh Nabi Yunus berlaku. Perubahan awan.
Lalu kaumnya mula rasa takut dan bimbang dibinasakan. Lalu mereka keluar beramai-ramai lelakinya dan perempuannya sambil menangis-nangis memohon ampun pada Allah dan berdoa sebagai Allah kembalikan semula Nabi Yunus pada mereka, mereka akan beriman. Dan mereka tak tahu cara beriman. Sebab Nabi-Nabi yang akan ajar cara beriman. Mereka tahu kena beriman, tapi cara dia cara. Bagaimana cara beriman? Macam kita lah, kita tahu kena taubat, tapi cara taubat macam mana? Nak start kat mana ni cara taubat? Kita perlukan bimbingan. Lalu mereka berdoa supaya Allah kembalikan Nabi Yunus kepada mereka untuk ajar bagaimana mereka nak beriman. Ini kisah Nabi Allah Yunus AS. Lalu Allah cerita, "Idh abaqa ilal fulkil mashhun." Ketika mana Nabi Yunus melarikan diri ke dalam kapal yang penuh dengan muatan. Syarat dengan muatan. Nak cerita betapa gopoh gapah Nabi Yunus lagi ni tak apalah. Kapal penuh pun penuh lah, nak sumbat juga masuk. Nak masuk juga. Kita kan bila terdesak, walaupun keadaan sesak-sesak, pergilah. Kita nak balik kampung misalnya. Ban ni bersesak ni. Penuh orang, tak apalah atas bumbung kita naik. Umpamanya begitu. Kerana kita nak lagi. Nabi Allah Yunus AS betul-betul nak lagi daripada kaum Tinawi. Kerana beranggapan ia akan dimusnahkan. Dia kena lagi. Sebab Nabi Yunus juga tahu tentang Nabi-Nabi yang lain. Bila kaumnya tidak mau beriman, mereka akan tinggalkan tempat tersebut kerana Allah akan binasakan. Dan kebinasan itu besar. Kalau tinggal di situ, dia akan kena. Dia mesti meninggalkan. Tetapi Nabi Yunus AS tersilap dalam memahami waktu. Dia menganggap sudah waktunya, walau belum. Macam kita lah, buka puasa sebelum waktu maghrib. Ingat dah maghrib. Kita pun termakan. Macam mana kaedah ni? Belum waktu. Salah tak salah kita? Tetap salah kita. Puasa tu batal tak? Batal. Habis saya salah. Awak kena takut. Kena tunggu betul-betul maghrib. Ya, sepakat ulama' kalau kita beranggapan macam maghrib dah sampai, lalu kita berbuka puasa, ternyata belum berbuka puasa. Kita nak makan, apa hukum puasa tu? Batal. Dan wajib imsak. Dan kena qada. Supaya kita nampak puasa ni hati-hati. Jangan dengar azannya terus kita makan. Tengok jam juga. Tok Bilal pun kadang-kadang pening juga. Maka ketepatan waktu. Setiap orang kena tahu waktu. Kerana ia berlaku. Dan dulu tuan berlaku, ni radio negeri mana silap putarkan azan. Habis berbuka. Yang pegang mazhab radio lah. Berbuka. Akhirnya Malik Fatwa keluarkan fatwa. Mufti ketika itu. Menyuruh yang berbuka, yang silap buka tidak berdosa. Tapi mereka mesti ganti hari lain. Sebab belum cukup waktu. Kadang-kadang kita macam silap faham je. Macam dah maghrib. Dengar sayu azan. Rupanya anak kita azan belakang telinga. Dah lapar perut. Macam tak gerti nak beza suara anak dengan suara Tok Bilal lain. Buka tengok, ya Allah. Dia sama juga kalau kita sahur. Kita menyangka, subuh belum sampai. Kita mau makan. Rupanya dah subuh. Apa hukum puasa kita? Batal. Batal hukum puasa kita. Supaya kita takut dengan waktu sahur. Takut maksudnya benar-benar meyakini waktu sahur masih ada tetap. Itu bila bangun dia sahur tengok jam betul-betul dulu. Jangan bangun je terus makan. Padahal pukul 8 lah. Terus makan padahal pukul 6.30. Dia rasa macam belum subuh. Tengok jam macam pukul 5.30. Jam mati. Tak tukar bateri. Jadi benda kesilapan macam secara hukum, salah tak salah? Salah tapi tak berdosa. Salah tapi tak berdosa. Kita nak sebut, nak analogi Nabi Yunus dan kesilapan di situ. Salah timing dia ingat dia sudah waktu keluar, belum. Sebab dia tengok tak ada seorang pun nak beriman. Tak ada seorang. Even seorang pun tak ada. Terbayangkan kalau seorang pun tak ada. Jadi seolah-olah menunggu ni macam tak ada faedah lah. Macam kalau saya bagi kuliah, seorang pun tak ada, menunggu macam tak ada faedah. Kalau masih ada seorang, seorang tak apalah. Artinya, bagaimana perasaan Nabi Yunus yang dah berdakwah puluhan tahun? Tiba-tiba seorang tidak beriman, maka sebab para Nabi SAW, mereka juga ada naluri manusiawi. Sedih, duka cita, rasa ihbab, kecewa, itu ada. Cuma dia tak macam kita lah, kita duk layan seluas-luasnya. Para Nabi mereka mujahadah dengan sifat yang ada kekurangan tadi. Dia lawan. Kita kan macam ikut je. Kalau sedih, biar je sedih. Lalu terbawa-bawa emosi kita sampai bila-bila. Para Nabi walaupun mereka sedih, walaupun mereka kecewa, mereka lawan. Mereka terima takdir ujian ini. Mereka tetap bersemangat dan kuat. Itu beza sifat maknawi. Para Nabi dengan sifat maknawi.
sifat manusiawi. Sifat manusiawi para nabi itu ada, sedih ada, tapi sedih mereka tak melampau. Kita ni sedih melampau, layan, berminggu sedih. Itu baru kucing mati seekor. Itu baru kita katakan ayam selama kita ternak dia mati, berminggu, layan, kita layan. Sedihnya bukan kepalang. Itu kelemahan kita, emosi. Tapi para nabi dia tak macam tu, dia tak layan. Dia tak bila anak dia meninggal dia pun layan, betul. Anak meninggal sedih, kemudian kembali bekerja. Kembali berdakwah. Rasulullah SAW kematian semua anak-anaknya melainkan Fatimah. Nabi tak berhentikan dakwah. Nabi tak kata okay, kita cuti 20 hari sebab anak saya mati. Tak, Nabi tak pernah cuti. Tetap berjalan. Mati Zainab, tetap berjalan. Mati Ruqayyah, mati Ummi Kalsum. Ya ketika mana matinya Ruqayyah, Rasulullah beradam perang Badar. So, tetap perang. Rasulullah amanahkan Uthman bin Affan menjaga isterinya Ruqayyah. Yang berakhir dengan kematiannya. Rasulullah dalam peperangan. Di sebalik kemenangan perang Badar, Nabi mendapat berita kematian anaknya Ruqayyah. Dan diikuti dengan anaknya Zainab. Kemudian Ummi Kalsum yang juga merupakan isteri Uthman bin Affan. Apakah Nabi layang sedih tadi? Tak. Nabi teruskan dakwah. Anak-anaknya semua meninggal. Even cucunya. Hatta anak lelaki kecilnya Ibrahim. Nabi sedih. Tapi Nabi tak layan. Macam kita kan sedih, terus hilang backmu, emosi, tak tentu hala dah. Yang kata masjid suara tak pergi dah. Sebab apa sedih kan? Berhenti semua benda. Ini bezanya kita dengan para Nabi. Mereka ada sifat manusiawi. Tapi mereka tak, sifat manusiawi tidak menunjukkan kelemahan tapi kekuatan. Kemudian kata Allah, fasahama fakana minal mudhadin. Lalu ketika mana kapal yang penuh syarat dengan penumpang dan juga barangan dilambung dengan ombak yang besar. Lalu mereka nak kurangkan bebanan dengan cara membuang orang yang tertentu dengan cara cabutan undi. Allah sebutkan fasahama. Lalu mereka mengundi. Buat undian, cabut undi. Siapa yang akan dibuang ke laut? Maka bila cabut undi tadi terkena kepada Nabi Allah Yunus AS. Sebanyak 3 kali. Kali pertama Nabi Yunus, kapten kapal kata, tak, Nabi Yunus ni orang baik. Kita campur orang lain lah. Kita mesti kalau nak campur orang tu, mestilah orang yang paling, yang kita kata tak ada manfaat sangat lah. Kalau nampak bagus, baik, takkan nak campur. Tapi itulah sunnatullah. Yang kita ingat, yang tercampur tu, kita ingat yang tak baik, rupanya yang paling baik tercampur. Sebagai ujian Allah. Kita kadang tengok-tengok yang tidur dan kuliah tu tak tercampur, istiqamah dia. Yang nampak terang mata itu tercampur, tak ada. Demikian ujian Allah. Kita tak tahu Allah uji siapa. Maka itu berlaku kepada Nabi Allah Yunus AS. Bila kapten kapal tengok ni Nabi Yunus, dia kata tak, ini salah undi, kita undi lagi. Kita undi lagi. Maka dia bila diundi, keluar dilerang ataupun Nabi Yunus juga. Maka diundi lagi, masih keluar Nabi Allah Yunus AS. Akhirnya Nabi Yunus mengetahui ini teguran Allah kepadanya. Maka Nabi Allah Yunus terjun sendiri. Tak boleh campur-campur. Maka dia terjun sendiri. Maka bila mana dia terjun, kata Allah, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka ditelan oleh ikan besar. Kita tuan-tuan bila Allah sebut dalam Quran dengan perkataan hut, ikan besar, dan kita tahu tidak ada ikan yang paling besar selain ikan paus. Ikan paling besar sekali dalam dunia, bukan ini mamalia yang terbesar di dunia. Yang besarnya mungkin atau beratnya mungkin sama berat dengan 40 ekor gajah. Kalau gajah tu satu berat seekor 1 tan, mungkin ikan ni 40 tan, 50 tan. Dan ikan ni paling dalam boleh berenang. Boleh menyelam. Dia boleh menyelam dalam. Sebab dia jarang keluar ke permukaan. Paus ni jarang dia keluar ke permukaan. Dia keluar hanya waktu tertentu. Secara umumnya dia akan tidur di dalam. Maka Allah menyebut faltaqamul hut. Maka ditelan oleh ikan besar. Wa huwa mulim. Mulim dalam keadaan dia dicela dengan kesilapan dia. Mulim ni maknanya dicela. Maksudnya ditegur dengan kesilapan. Allah hadirkan ikan ini sebagai teguran kepada Nabi Allah Yunus AS kerana meninggalkan kaumnya sebelum izin Allah SWT. Allah belum izin dia secara jelas. Tapi dia rasa macam Allah dah izin. Rasa. Macam saya sebut contoh azan tadi lah. Dia rasa macam azan. Tapi belum azan. Tetap salah. Dia merasakan Allah sudah izinkan dia kerana melihat semua kaumnya tidak beriman. Maka kesalahan para Nabi keluar tanpa izin ini kesalahan besar bagi
kesalahan para Nabi. Tapi bukan kesalahan bagi peringkat kita. Kalau kita tahu para Nabi maksum, tak berdosa. Tapi bagi kesalahan orang-orang yang pilihan Allah, dia ada kesalahan dia. Dia ada kesalahan yang maklum. Kemudian Allah kata, "Falaula an kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau tidak kan Nabi Yunus ialah orang yang sentiasa ingat Allah, bertasbih kepada Allah, yang menjaga solatnya. Nescaya dia akan kekal dalam perut ikan besar tadi sampai hari kiamat. Di sini menunjukkan kepada kita, bila mana kita dalam keadaan senang sentiasa taat pada Allah, Allah tak biarkan kita dalam keadaan kita susah. Sebab itu disebut dalam hadis, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah ketika mana kamu senang, Allah tak lupa ketika mana kamu susah. Andai kata kita tengah senang, rajin sedekah, rajin tolong orang, tiba-tiba datang susah kita, duit tak ada, itu tak ada, Allah tak akan biarkan kita. Allah akan mengambil kira kebaikan kita waktu kita senang, untuk menyelamatkan kita waktu kita susah. Tapi kita waktu senang, tak tolong orang, tak sedekah, tak buat baik, tiba bila susah, maka Allah biarkan kita susah. Sehingga kita tak jumpa jalan. Kerana alpanya kita waktu senang. Sebab itu Allah beri sebab ini supaya kita orang beriman berfikir. Bila Allah kata kalau tidak, kan Nabi Yunus ini. Sebelum kejadian ini, yang paling banyak ingat Allah. Nescaya dia akan kekal dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Artinya kebaikan yang sebelum ini mempunyai manfaat yang besar untuk menghadapi musibah yang akan datang. Dan sebab itu di antara tujuan manfaat kebaikan kita buat, ngaji Quran, zikir, sekian-sekian, untuk manfaat akan musibah akan datang. Yang kita tak tahu apa berlaku esok. Umpama tuan-tuan simpan duit hari ni, kenapa takut musibah esok lusa? Kita simpan duit, kita ambil insurans, kita ambil hibah. Apa benda lagi kita ambil? Sebab kita berfikir mungkin sesuatu berlaku akan datang. Tapi perkara yang paling baik untuk kita jadikan sebagai simpanan kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Untuk menghadapi kesusahan akan datang. Bahkan kadang-kadang kebaikan dan ketaatan kita pada Allah bukan sekadar membantu kita ketika susah, bukan membantu anak-anak kita ketika susah. Dia ayahnya berbakti dan taat pada Allah, maka Allah pelihara anak-anak dia. Sebagaimana kita baca kisah dalam surah Al-Kahfi, anak yatim yang dipelihara hartanya, disebabkan kesalahan ayahnya, maka Allah pelihara harta anak tu. Sehingga Khidir dihantar untuk memelihara ataupun mengekalkan status tempat simpanan harta anak yatim. Bila ada satu tembok jatuh, maka Nabi Allah Khidir yang bangunkan balik. Lalu diberitahu pada Musa sebab di bawahnya ada harta anak yatim. Kenapa harta tu dipelihara? Sebab ayahnya soleh. Sebab bila ayah tu bertakwa pada Allah, anaknya Allah pelihara. Sebab itu penting kita memperbanyakkan perkara yang akan menyelamatkan kita pada musibah akan datang, pada taat pada Allah. Macam saya kata, tuan-tuan yakin beli insurans, beli hibah, beli itu sekian-sekian. Sebab takut-takut nanti Ustaz masuk hospital dah ada insurans. Kalau ada apa itu ini, saya ada hibah, saya ada duit simpan dalam bank. Tetap perkara yang perlu kita yakin lebih pada itu ialah ketaatan pada Allah. Kerana orang yang taat pada Allah dengan sungguh-sungguh waktu senang, Allah tak akan sia-siakan dia. Tetap Allah akan tunjukkan natijah yang baik. Maka inilah kisah pengajaran Nabi Allah Yunus AS. Yang Allah sebut kalau tidak dia dahulu orang yang banyak mengingati kami, nescaya dia akan terus buat dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Kemudian kata Allah, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Lalu ikan ini mencampakkan dia di tempat yang tiada tanaman. Maksudnya di tepi pantai. Campak dia. Setengah ulama kata iaitu di tepi sungai Dijlah. Kan tadi masuk sungai Dijlah dan mencampakkan. Kita katakan membuang ataupun mengeluarkan Nabi Allah Yunus AS. Bil Arak, tempat yang tak ada tanaman. Bayangkan dengan penat, dengan letih, dengan sakit. Dia telan dalam perut ikan yang biasanya matilah. Kemudian dikeluarkan di tempat yang tak ada sumber makanan cepat. Tapi Allah nak beritahu pertolongan Allah. Kesan ketaatan pada Allah. Maka kata Allah, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan berhampiran dengannya di atas kepalanya sebagai teduhannya pohon daripada yaqtin. Apa itu yaqtin? Yaqtin setengah ulama menyatakan ia adalah buah labu. Kerana daunnya yang besar yang boleh melindungi daripada panas. Dan ia boleh dimakan dengan keadaan mentah dan masak. Maksudnya dengan dimasak boleh makan, waktu mentah pun dimasak sendiri boleh makan. Boleh makan macam tu. Buah yaqtin, iaitu buah labu. Dan ini termasuk dalam buah yang disukai oleh Nabi SAW.
Para ulama menyatakan ada 3 jenis buah yang Rasulullah suka. Atau disebut juga khadra. Bentuk buah dia cenderung pada sayur. Dia buah tapi cenderung pada sayur. Dia panggil khadrawat. Yang kita boleh menyayur dia. Macam tadilah kita makan labu tu. Yaqtin, labu. Yang Rasulullah makan. Yang Rasulullah suka. Yang kedua yang Rasulullah suka ialah bitir, tembikai. Setengah pada pengkaji tanaman menyatakan tembikai itu bukan jenis buah tapi jenis sayur. Jenis sayur bukan jenis buah. Kerana sifat dia yang ada. Yang mengandungi lebih pada 93% kandungannya air. Kalau buah labu ni pula 90% kandungannya air. Dia sampai dia ada zat besi, ada zat yang tertentu yang boleh menguatkan badan dengan cepat. Dan yang ketiga, buah atau sayur yang Rasul suka ialah kisah. Kisah ialah timun. Tapi dia lebih panjang pada timun. Jadi kalau kita tengok, orang Arab kalau sebut timun kita panggil khiyar. Khiyar tu. Tapi sejenis lagi timun, dia lebih panjang pada timun biasa. Dia panjang dan dia manis untuk dimakan. Kita panggil kisah. Tapi rasanya macam timun lah. Cuma sifatnya dia agak, batangnya lebih berbulu sikit. Timun kan tak berbulu licin. Kisah ni ada bulu sikit. Tapi dia rasa macam timun. Sedap dimakan. Maka ini yang Rasulullah suka. Ini yang diriwayatkan tentang sayuran atau buahan yang Rasulullah suka makan. Iaitu dubak atau disebut yaqtin. Dan juga bitir ataupun tembikai. Dan juga buah kisah yang merupakan disebut sebagai timun atau mentimun. Yang disukai oleh Nabi SAW. Dan pohon yaqtin ini, ya kebanyakan ulama tafsir menyatakan itu pohon labu, sifatnya dia cepat membesar dan daunnya besar dan tidak dihampiri oleh lalat. Pokok ni lalat tak suka. Dia tak akan, daun dia tadi boleh menghalau lalat. Maknanya kalau rumah kita banyak lalat, ambil dia daun labu letak untuk menghalau lalat. Kan ada si tumbuhan, ada binatang tak suka. Ada setengah kata bahawa kalau daun durian Belanda, tikus tak suka. Bau dia tu tikus tak suka. Maka nak elakkan tikus, letak daun durian Belanda. Ada benda-benda yang setengah-setengah binatang, makhluk dia tak suka bau-bau tersebut. Ada yang dia suka. Macam dia katakan jin dia tak suka bau-bau wangi, dia tak suka. Dia kalau pakai kemenyang, ni jenis orang berubat pakai kemenyang. Kalau kemenyang tu wangi, jin tu tak nak lari. Dia tak nak balik. Dia kena kemenyang busuk baru dia kata wangi. Sebab hidung jin ni lain sikit, yang busuk tu dia kata wangi. Yang wangi dia kata busuk. Maka dia boleh menghalau jin daripada gangguan jin. Ini sifat benda-benda tertentu yang mungkin dibenci oleh makhluk tertentu. Maka lalat dia tak suka daun labu. Maka pokok ni tidak didekati oleh lalat. Maka Allah Ta'ala menyatakan dijadikan pohon labu ini merupakan sumber makanan. Bahkan diriwayatkan, diceritakan dalam kitab tafsir, datang kambing gurun, kambing betina. Disebut sebagai wa'lah. Kambing betina datang untuk menjadi sebab kepada susu diminum oleh Nabi Allah Yunus AS pagi dan petang. Tinggal dia duduk kawasan dia ada. Dia panggil wa'lah ni kambing gurun, kambing betina yang datang sehingga Nabi Allah Yunus boleh meminum susunya. Dia sampai memakan buah labu dan proses itu berlaku dengan cepat sehingga badan Nabi Allah Yunus kembali kuat. Dan kembali tumbuh dagingnya ataupun kembali bertenaga. Kerana setengah ulama ketika mana membicarakan berapa lama Nabi Allah Yunus AS ditelan. Setengah menyatakan Nabi Allah Yunus ditelan hanya beberapa jam daripada hari ataupun setengah hari. Ba'du yang setengah hari. Sekitar 12 jam macam tu. Setengah mengatakan ia cuma 3 hari. Setengah mengatakan 7 hari. Setengah mengatakan 20 hari. Dan pendapat paling lama berkata 40 hari. Namun ini semua tidak ada dalil. Dalam Al-Quran cuma menyebut ikan tu telan. Kata ikan tu kalau telan sekejap pun kita dah pening lah. Kena telan sekejap. Berapa tempoh dan waktunya? Wallahu a'lam bissawab. Kerana pertama tidak ada dalil dari Quran sendiri tentang tempoh lama. Bahkan tidak ada daripada hadis-hadis yang jelas menunjukkan tempohnya. Cuma ini adalah penafsiran para ulama. Mungkin mereka mengambil dari beberapa sumber ahli kitab yang menyatakan ia mungkin 3 hari, 7 hari, mungkin 20 hari, mungkin 40 hari. Namun yang penting kita tahu Nabi Allah Yunus, keajaiban zaman, ditelan oleh ikan dan tak mati. Ditelan oleh ikan dan tak mati. Dan tidak ada manusia yang kita dengar ditelan oleh ikan lalu muncul kembali. Tak ada kita dengar. Mana besarnya ikan ni boleh telan dan bagaimana Allah pelihara Nabi Allah Yunus. Sebab Nabi Allah Yunus berada dalam 3 kegelapan.
Yang pertama kegelapan perut ikan. Yang kedua ialah kegelapan laut, ikan tadi sampai ke dasar laut. Yang ketiga ialah kegelapan kesedihannya. Tentang kita kan kalau sedih rasa gelap dunia ni. Rasa gelap dunia, rasa blur. Maka tiga kegelapan. Kegelapan kesedihannya. Bayangkan, kerana dia sedih dihukum oleh Allah atas kesilapan dia. Maka pada Nabi, mereka ini orang yang muhasabah tinggi. Silap sikit cukup untuk mereka menangis selamanya. Muhasabah mereka tinggi. Maka berarti dalam jiwa yang gelap. Maksudnya kesedihan. Umum. Yang kedua, kegelapan perut ikan. Yang ketiga ialah kegelapan dasar lautan. Yang ujian yang dilalui oleh Nabi Allah Yunus AS. Kemudian kata Allah, wa arsalnahu, dan selepas dia sihat, kami utuskan. Kami kembali menyuruh dia pergi kepada kaumnya. Itu kaum Tinawi. Yang berjumlah ila mi'ati alfin au yazidun, 100,000 orang. Atau lebih, kata Allah. Baik, kata ulama tafsir. Dalam Al-Quran bila disebut adat, bilangan, ia menunjukkan banyak. Kita tuan-tuan kalau nak sebut sesuatu banyak, kita banyak lah. Beribu-ribu. Beribu-ribu orang menghadiri. Ia mungkin 20,000, ia mungkin 100,000. Berpuluh ribu datang. Kita tak, even kalau kita sebut, kita letak satu angka sekalipun, ia memberi maksud banyak. Ramai, ada 3-4 ribu kot. Maksudnya ramai. Kita tanya jawab kira ke? Tak kira, rasalah. Sebab nampak ramai. Yang sebut bilangan sekian-sekian dikira tak? Kita tengok, saya rasa 80,000 orang ni. Awak kira? Tak kira sebab katanya stadium ni boleh muat 80,000. Maka saya kira macam tu lah. Ringkas. 80,000 orang. Maka bila Allah sebut angka, kata ulama, ia memberi maksud kasrah. Banyak. Maka diutuskan kepada kaumnya yang jumlah 100,000 atau lebih. Fa'amanu. Semuanya beriman. Ini antara negeri yang paling unik. Asalnya semua kafir. Kemudian bertukar semuanya beriman. Asal nabinya mengajuk. Kerana sedih dengan apa yang dia lakukan. Bukan mengajuk macam kita lah. Kerana rasa kejahatan kaumnya macam tak boleh dirawat lagi. Kerana menyangka kaumnya akan dimusnahkan. Tiba-tiba berubah menjadi beriman semuanya. Inilah satu-satunya kaum dalam Quran yang Allah ceritakan diselamatkan daripada kebinasaan. Walaupun hampir dah mereka binasa. Kerana semua beriman. Kalau cuma beriman separuh mungkin dibinasa. Sebab semua beriman. Lelakinya, perempuannya, anak-anaknya. Semua, satu family semua. Jumlah ini. Lalu apa kata Allah? فَمَتَّعْنَاهُمْ, kami limpahkan mereka dengan pelbagai nikmat. Namun walau bagaimanapun nikmat dunia banyak kita dapat. Maka apa Allah sebut tentang semua nikmat dunia? Ilahin. Sehinggalah sampai tempoh dia. Contoh macam mana pun kita senang, sampai tempohnya mati kita. Macam mana pun kita sihat, alhamdulillah saya amal ayat tu ayat ni. Jadi sihat, saya tak kena penyakit. Covid baru ni tak kena, itu tak kena. Betul. Tapi bukan maksud kamu tak kena mati. Mati tu kena. Kita boleh kata, saya Ustaz sejak amal ayat ni, Allah maafini fi badani, Allah maafini fi sam'i. Saya tak sakit-sakit. Tapi bukan maksud saya tak mati-mati. Tak boleh. Semua nikmat Allah beri ada tempoh. Macam mana pun hebat nikmat tu, walaupun apa pun amalan kita, memperoleh nikmat tersebut, ia akan berakhir pada tempoh ni. Dia macam kita sebut tuan-tuan mana-mana bentuk makanan lah. Macam mana pun makanan tu bagus kita simpan, dia ada tarikh luput dia. Dia tak rosak waktu kita dah target 3 tahun. Dan tempoh tu dia tak ada apa-apa rosak. Bagus, boleh simpan dalam peti, luar peti tak rosak, boleh minum, tak masam, tak basi. Tapi tetap akan sampai tamat tempoh. Kita pun sama. Walaupun tuan-tuan beramal macam-macam ayat. Ustaz, saya amal ayat tak mati. Amal ayat apa? Ayat apa ni umur, panjang umur. Ada seorang hamba Allah dia kata, Ustaz tahu tak kenapa saya panjang umur? Saya tahu tak tahu. Sebab saya amalkan ayat panjang umur. Jadi Ustaz boleh dengar ayat ni. Saya nak beritahu Ustaz, betul tak? Dia pun baca lah. Saya tu okey lah, tak ada masalah. Okey lah. Tu saya panjang umur pasal ni. Tapi kita dah sebut semua nikmat dunia. Awak amallah ayat panjang umur dan sebagainya. Famatta'nahum ilahi. Kami cuma beri nikmat itu tetap ada tempohnya. Sampai masa kita semua akan pergi. Walaupun saya kata kita sihat, minum kopi itulah, kopi inilah, jaga kesihatan itu ini, sampai masa kita mati. Kerana mati tidak perlukan sebab. Mati tidak perlukan penyakit. Mati tidak perlukan apapun jaminan.
Kerana mati ini adalah tempoh. Hatta para Nabi yang dikasihi Allah. Bila sampai tempoh maka mati. Jadi kita jangan heranlah dengar, mati juga dia akhirnya. Itulah dia. Semua kita katakan dunianya macam tu. Dia tetap akan mati. Sebab mana dia pendekar itu, pendekar ini. Walaupun dia wali, beramal ayat itu, mustajab doa. Tempoh itu tak boleh didustakan oleh sesiapa. Sampai masa dia akan mati. Maka Allah menyebut di sebalik. Beriman kaum Nabi Yunus dan mendapat limpahan nikmat. Namun tetap ia sebagai satu ujian. Kan nikmat ini bersifat sementara. Kerana Allah tak jadikan nikmat dunia kekal. Supaya kita tidak tenang di sini. Tenang di akhirat. Kalau hebat nikmat di sini, jangan rasa tenang. Kita nak nikmat yang lebih hebat, nikmat di syurga. Yang tu yang kita cari, yang tu kita dambakan. Nikmat yang tak ada tari lupuk. Kat sini ada tari lupuk. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.